Baik, kita mulakan Suratul Maidah. Surah hidangan. Suratul Maidah. Mulai daripada ayat 6. Baik, sekarang catatkan maknanya. Ya ayyuha, wahai. Allazina, orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Iza, apabila. Kuntum, kamu hendak mendirikan. Ila solah, kepada solat. Faghsilu, maka cucilah olehmu. Wujuhakum, akan wajah-wajah kamu. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu. Ilal marofi, sehingga ke siku. Wamsahu, dan sapulah olehmu. Ustaz, tak dengar tadi. Dan sapulah olehmu. Wamsahu, dan sapulah olehmu. Biru'usikum, akan kepala-kepala kamu. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu. Dan kaki-kaki kamu. Ilal ka'bain, sehingga kedua buku lali. Ila, sehingga al-ka'bain, kedua buku lali. Wa in, dan jika. Kuntum, adalah kamu. Junuban, berjanabah. Fattoharu, maka bersucilah olehmu. Wa in, dan jika. Kuntum, adalah kamu. Mardo, sakit. Atau. Ala safarin, atas perjalanan. Atau. Ja'a, telah datang ia. Ahadun, oleh salah seorang.
minkum daripada kamu, minal ghaid daripada tandas, atau lamastum telah bersentuhan kamu, an-nisa kepada perempuan-perempuan, falam maka tidak, tajidu kamu dapati, ma'an akan air, fatayammamu maka bertayamumlah olehmu, Sa'idan dengan sa'id, tulis juga sa'id, kemudian bracket debu, thayyiban yang baik, famsahu maka sapulah olehmu, biwujuhikum akan wajah-wajah kamu, wa aidikum dan tangan-tangan kamu, minhu daripadanya, ma yuridu tiada ia berkehendak, Allahu oleh Allah, liyaj'ala supaya ia jadikan, alaikum atas kamu, belakang dengan kanan dah, alaikum atas kamu, dah ya, min harajin daripada keberatan, walakin dan tetapi, yuridu ia berkehendak, liyutahhirakum supaya ia bersihkan akan kamu, waliyutimma dan supaya ia sempurnakan, nikmatallah nikmatahu akan nikmatnya,
alaikum atas kamu. La'allakum mudah-mudahan kamu. Tashkurun kamu bersyukur. Baik ya. Surah Maidah ini ya banyak mengandungi berkaitan dengan hukum. Ya, jadi kalau ia berkaitan dengan hukum tu, ya saya akan terangkan tafsirannya dengan lebih jelas dan ya supaya kita masing-masing dapat memahami ya daripada ya hukum tersebut. Ya. Dalam surah Al-Maidah yang kita baca ini iaitu ayat 6. Ini berkaitan ya hukum yang biasa kita lakukan. Di sini ada berkaitan dengan wuduk, berkaitan dengan janabah, berkaitan dengan tayamum. Ya. Jadi ya kita perlu pahami walaupun ya, hanya satu ayat. Tapi kepahaman itu kalau jelas kepada kita, ya maka ia akan memudahkan kita beramal. Punca ya kita rasa agama itu berat kepada kita, ya kadang berpunca daripada kita kurang memahami. Sebab itulah kita rasa ia berat. Tapi sebenarnya Allah tidak menjadikan agama itu berat. Ya, agama itu adalah mudah. Sebab itu kita kena faham. Bila faham, itu artinya fiqh. Fiqh itu mana faham. Jadi bila kita faham fiqh, maknanya kita faham agama. Bila faham agama, ya maka mudah kita beramal. Ya. Baik. Kita berdasarkan kepada Al-Quran dan kita berdasarkan kepada ya cara Rasul. Ya. Bagaimana ya cara pentafsiran dia. Baik ya, saya masuk semula. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Iza kuntum, apabila kamu hendak mendirikan. Saya nak terangkan di sini ya, kuntum ni sebenarnya fi'il madi. Macam kita kata kultum, telah berkata kamu. Ya. Kultum telah berkata kamu. Ni kumtum, daripada koma yakumukum. Ya, jadi kum ya fi'il amar. Tapi kalau kumtu, kumta, kumtum, ini dah madi. Ya. Jadi kenapa madi ni terjemah tak madi? Kalau madi kan telah ya berdiri kamu. Ya. Atau telah kamu dirikan. Faham tak? Bila telah kamu dirikan contohnya, fi'il madi bermakna kita dah dirikan. Kita dah solat. Baru kita ambil wuduk. Ya. Jadi kalau ada persoalan macam ni, kenapa kamu tidak terjemahkan ia madi? Ya. Kalau kita terjemah madi, artinya kita ambil wuduk, kita solat dulu baru ambil wuduk. Telah mendirikan kamu. Saya terjemah madi ya. Apabila telah mendirikan kamu kepada solat, mana kamu ya dah solat. Baru Faksilu ni mana cuci, mana kita berwuduk. Ini ya salah cara kita terjemah. Baik, kenapa fi'il madi bertukar ya menjadi mudhari'? Ni ya. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, fi'il madi kalau ya diawali dengan huruf iza ya. Huruf iza ni pula peranan dia menjadikan fi'il madi itu mustaqbal. Mustaqbal ni maknanya fi'il madi dah jadi fi'il yang boleh berlakunya akan datang. Bukan dah berlaku, tapi berlakunya akan datang. Itu dikatakan ya mustaqbal. Ya. Maka dalam terjemahan ya kita boleh jadikan fi'il madi itu
fungsi sebagai fi'il yang sedang berlaku, iaitu fi'il mudhari'. Sebab itu saya terjemahkan apabila kamu hendak mendirikan. Nampak? Ya. Jadi kena ingat ya, kena buat nota-nota sikit. Kenapa fi'il madhi ni bertukar jadi fi'il mudhari' dalam terjemahan sini? Peranan dia sebab izah. Bila fi'il madhi ada izah, maka dia bertukar boleh bertukar kepada fi'il mudhari' atau mustaqbal. Itu peranan izah. Ya. Tapi kalau tak ada izah, tetap kena terjemahkan madhi lah. Macam amanu, telah beriman mereka. Telah beriman mereka itu madhi. Ya. Tak ada izah. Mustaqbal tu maksud dia? Akan datang. Oh, akan datang. Akan Okey. datang. Mustaqbal tu mana akan datang. Maknanya daripada dah berlaku, dia boleh jadi makna akan datang. Macam tu. Ya. Okey. Faham ya? Alright. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sebab itu ya, dalam hal hukum sampai dia punya kalimah-kalimah ni, ya, kita nak kena jelaskan supaya kita benar-benar faham. Ya. Baik, kemudian ya, apabila kamu hendak mendirikan kepada solat, mana kamu hendak mendirikan solat, apa syaratnya? Faghsilu, maka cucilah olehmu wujuhakum, akan wajah-wajah kamu. Fahami ya, bahasa Arabnya faghsilu dengan makna cuci. Jadi kita ni selalu tak mengikut arahan. Kita bila berwuduk, nampak tak kebanyakan lah ya, kebanyakan. Bila berwuduk, kita ambil air, campak dekat muka, 1, 2, 3. Itu bukan cuci namanya. Itu kita campakkan, lalukan saja air di muka. Cuci ni kita kena gosokkan dia dekat muka kita. Dia tak sekali kita campakkan air ke muka tu, kita cucikan dia. Tu kena faham tu. Ya. Banyak orang tak memahami, tak meneliti kalimah-kalimah tu. Ya. Sebab itu, ya, cuci dengan sapu lain. Ya. Sebab itu kena ingat, kalau siapa-siapa yang selalu wuduk main campak-campak rasa 1, 2, 3, tu ubahlah. Ya, mudah-mudahan Allah terima yang dulu sebab kita tak faham. Ya. Tapi kalau kita tak ubah juga, rugilah kita, tak sempurna wuduk kita. Sedangkan syarat untuk solat mesti sah wuduk. Ya. Okey. Faghsilu wujuhakum, maka cucilah olehmu akan wajah-wajah kamu. 1. Wa aidikum, wa tu ataf ya. Wa tu ataf. Wa aidiyakum. Wa aidiyakum, dan tangan-tangan kamu. Artinya wa ni ataf kepada faghsilu, cuci. Artinya tangan juga wa aidiyakum, dan cucilah olehmu akan tangan-tangan kamu. Itu maksud wa ataf tu. Dia mengambil balik perkataan faghsilu. Ya. Jadi dan cucilah olehmu akan tangan-tangan kamu ilal marafi, sehingga ke siku. Ini namanya ilal marafi, namanya tertib. Ini kebanyakan orang ya. Mereka hanya ambil wuduk, dilalukan air dekat paip macam ni, dilalukan macam tu, ya. Ini pun tak betul cara wuduk. Ataupun dalam kolah, biasa dalam kolah, dalam masjid kadang ada kolah, dia ceduk macam ni, 1, 2, 3, ceduk. Ya, cara ini juga tidak menepati wuduk. Ya, yang dikendaki di sini kita ambil wuduk daripada tangan ni, kita cucikan dia, bawa ke siku. Sekali lagi 2. Sekali lagi cuci lagi sampai ke siku. 3. Macam tu. Ya, yang kiri dulu 3 kali, kemudian yang kanan 3 kali, sunnah. Sunnah dia macam tu ikut hadis. Muka juga cuci 3 kali. Faham ya? Jadi wujuhakum cuci, aidiakum cuci, tertibnya aidiakum sampai siku, bukan siku ke tangan. Kita letak macam ni. Ni sapu je.
Bukan daripada tangan ilal marafiq itu tertib. Ya. Okey. Wamsahu biru'usikum. Dan sapulah olehmu akan kepala-kepala kamu. Ya. Ini sapu kepala-kepala kamu kalau ikut hadis ya. Ikut hadis, kita sapu kepala. Sapu ni bukan cuci ya. Sapu ni tangan yang ada yang basah. Tangan yang basah kita ni tak menakung air. Menakung macam ni. Ya. Tak menakung air. Kita basahkan tangan tu. Ya. Kita buat seperti macam ni. Ni macam pistol lah, macam ni. Jadi yang tiga bawah ni. Ni kita sapukan. Ya. Ikut hadis ya. Sapukan daripada depan sini. Bawa ke belakang. Kemudian tolak balik ke depan. Itu dalam hadis ya. Di sini daripada depan ke belakang ya, sampai tengkuk belakang ni kedepankan balik. Kemudian yang dua ni sapukan kat telinga. Dua ni ya. Sapukan di telinga. Siapa yang biasa buat macam tu? Kalau kita tengok yang saya banyak tengok ya, India Muslim ya. India Muslim saya perhatikan dia punya wuduk dia menepati apa yang dalam hadis. Maknanya dia sapu daripada depan bawa ke belakang, kemudian kedepankan balik. Kemudian yang dua ni jari telunjuk dengan jari ibu jari. Yang jari ya, ibu jari masuk dalam telinga, ibu jari pula ni, jari telunjuk masuk telinga. Yang ibu jari ni luar cuping telinga. Pusingkan ke depan. Macam tu. Ya. Artinya, sapu kepala dengan sapu telinga sekali. Dalam hadis ya, akan datang kita jumpa dalam kitab Bulughul Maram yang kita pelajari itu insya-Allah akan datang kita jumpa buat wuduk. Ya, tak ada kita letak telinga kat paip tu 3 kali. Sini pun 3 kali. Ya, tak ada. Ya, jadi yang ada sapukan daripada depan ke belakang, kedepankan balik dan telinga sekali. Itu namanya sapu wamsahu. Ya, wamsahu biru'usikum. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, dia dikatakan bi itu katanya litabi'in. Maknanya sebahagian. Maknanya sapu sebahagian kepala. Maknanya yang macam mana orang kita buat sapu sebahagian kepala. Maknanya bukan semua. Tapi tidak 3 kali pun. Dia tidak menyebut 3 kali. Hanya menyebut sebahagian kepala. Maknanya tak semua kepala. Ya, berdasarkan kepada bi itulah biru'usikum. Ya, bi itu katanya litabi'in. Tabi'in ini sebahagian. Ya. Jadi kalau dalam hadis tak ada pula menyebut litabi'in ataupun sebahagian. Dalam hadis bab wuduk tu dia sapu terus atas kepala tu ke belakang, ke depan, kemudian telinga. Ya. Okey, insya-Allah akan datang kalau panjang umur kita akan jumpa dalam kitab Bulughul Maram bab wuduk. Ya. Kalau rajin, bukalah bab wuduk tu ya untuk penjelasan kalau nak baca ya. Ada bab wuduk ya. Perhatikan betul sama tak yang kita pelajari ni ya. Baik. Sambung lagi ya. Wa arjulakum dan kaki-kaki kamu. Baik, kaki-kaki ni wa tu ataf mana? Ini pun kita nak bincangkan juga. Wa ni ataf mana? Wa sapu ke wa cuci? Wa tu wa ataf kepada cuci atau kepada sapu wamsahu. Wamsahu sapu, fagsilu cuci tadi ya. Jadi mana wa ataf kepada mana? Ini juga kita kena fahami ayat ni mengikut nahwu ya. Tengok. Kalau dia ataf kepada wamsahu, tengok biru'usi. Ru'usi baris apa? Bawah. Ya, baris bawah. Jadi, kalau dia ikut wamsahu, wa arjula, dia tak boleh lah. Dia ikut wa arjuli. Ke bawah. Wa arjuli ikut ru'usi. Sebab ru'usi ni disebabkan oleh huruf jar. Bi itu. Bi ru'usi.
Jadi kalau dia ataf kepada biru usi, dia ikut wa'arjuli. Wa'arjulikum. Juli ya. Tapi tengok, mana barisnya? Wa'arjulah. Jadi wa'arjulah dia ataf kepada fagsilu atas. Tengok ya. Saya baca balik. Fagsilu wujuha baris atas. Wa'aidiya baris atas. Bawah wa'arjula baris atas. Jadi artinya wani ataf kepada fagsilu. Maknanya cuci. Artinya kaki juga kena cuci. Artinya dan cucilah olehmu akan kaki-kaki kamu ilal ka'bain sehingga 2 buku lali. Ilal ka'bain juga tertib. Artinya kalau kita cuci kaki, ini selalu kebanyakan saya nak bagi tahu, kebanyakan orang-orang kita dia ambil gayung, cedok, campak kat kaki, 1, 2, 3. Macam itulah kebanyakannya. Kena ingat ya, itu tidak menepati wuduk. Cara diajarkan dalam Quran ataupun dalam hadis Rasul. Dalam Quran dan dalam hadis Rasul kita suruh cuci kita punya kaki, bawa ke buku lali. Artinya kena cuci daripada hujung-hujung jari itu, bawa ke buku lali. Buku lali itu tulang kanan kiri yang menonjol tu. Sampai ke situ. Kalau berlebih sikit pun tak apa. Kalau yang disyaratkan sampai situ, berlebih tak ada masalah. Semacam hingga ke siku, lebih siku pun tak mengapa. Sebab besok pada hari kiamat bekas-bekas wudu ini akan bercahaya. Ya. Jadi kena ingat ya, bila kita berwudu, basuh kaki, mula basuh kaki yang kanan, cuci daripada hujung jari, bawa ke buku lali. Kalau kita kat paip, kita jolokkan dulu ibu jari kita, gosokkan, bawa ke buku lali. Ya, gosok ya, cuci. Cuci tengok gosoklah, gosok-gosok, cuci ya. Bukan sapu, bukan siram. Ya, faham tak? Faham ya, insya-Allah ya. Yang kanan dulu, kemudian buat yang kiri. Ya, kalau duduk tu ya lebih senanglah. Tapi kalau tak duduk ya, kita kena satu tangan tu kena pegang dinding lah ya, pegang dinding. Khawatir nanti rebah pula ya. Jadi satu tangan tu kena pegang dinding, satu cuci ya. Untuk menahan badan kita supaya kita tidak jatuh. Sebab kita berdiri satu kaki ya. Kalau duduk, alhamdulillah okey ya. Baik, habis ya. Artinya itu wuduk ya, dah habis lah. Wuduk. Itu. Maknanya kalau cuci muka tu sunnah dia dengan berkumur-kumur. Itu maksud kumur lah. Termasuk kumur tu cuci muka. Berkumur-kumur dulu, ya, baru cuci muka. Ya. Kemudian dah cuci muka ya, dan cuci tangan sehingga ke siku. Dan sapu kepala kamu. Dia sapu. Itu termasuk telinga, tapi tak disebut sini telinga. Ada tafsirannya dalam hadis. Jadi telinga itu termasuk kepala. Kemudian cuci kaki kamu sehingga 2 buku lali. Maka habislah kita punya wudu. Ya. Jadi kaki pun cuci ya. Maka habislah wudu kita. Ini tertib wuduk ya. Perhatikan, selalu kita ni main ikut-ikut ya, pandang-pandang ikut-ikut macam tu ya. Jadi cara penelitian ya, tadabbur kita kurang. Ya, tadabbur kita kurang. Baik. Kalau tak faham nanti boleh tanya balik ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika adalah kamu berjunub, maka bersucilah olehmu. Ya, jadi kalau berjunub ni ya, kita tak boleh wuduk saja tapi kena mandi ya. Dan mandi juga kita kena, mana bersuci olehmu ni mana kita mandi ya. Kalau mandi ikutkan dalam hadis tu, dalam hadis yang kita akan jumpa juga berkaitan mandi janabah dalam hadis hukum yang kita belajar tu ya. Maknanya cuci segala kotoran. Ya, saya ringkas cuci segala kotoran. Kita dah habis cuci segala kotoran, kita pun ambil wuduk. Ya. Ambil wuduk macam mana wuduk tadi. Ya, kemudian baru kita ya
siramkan air di kepala. Niat ya mandi janabah. Saja aku mandi janabah kerana Allah Ta'ala. Ya. Jadi sebut janabah tu lagi baik, lagi terang. Saja aku mandi janabah kerana Allah Ta'ala. Ya, siram dekat kepala. Ya, 3 kali siraman. Ya. Kalau sekarang ni kita pakai air ya, shower tu, kita masukkan kat shower tu sekali cuci, kemudian 2 kali, ya, 3 kali, ya. Kemudian kita baru badan yang kanan, yang kiri, ya, kemudian yang last sekali kaki, ya, habislah. Itulah janabah, ya. Okey. Nah itu pun ada dalam hadis tu insya-Allah, ya. Kalau nak baca dulu, baca cari bab ya janabah. Habis ya, berkenaan dengan wuduk dan mandi. Okey. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Dan jika adalah kamu sakit tak boleh guna air. Aw ala safarin atau atas perjalanan. Atau musafir. Ya, tak ada air. Ya. Ada air pun untuk minum kita tak boleh ambil wuduk ya. Jadi air untuk hidup, minum tak boleh ambil untuk wuduk. Ya, kita sakit tak boleh guna air ataupun musafir, ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau telah datang ia oleh salah seorang daripada kamu daripada tandas. Ghaid ni makna tempat buang air, ya. Jadi tak kiralah apa jenis tempat buang air disebut sebagai tandas, ya. Atau lagi lamastumun nisa, ya, atau telah bersentuhan kamu kepada perempuan-perempuan, ya. Ini pun ada perbahasan juga, ya. Falam tajidu ma'ah, maka tidak kamu dapati akan air. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah olehmu dengan sa'id yang baik, ya. Baik ya, saya nak terangkan dulu tentang lamastumun nisa. Lamastumun nisa ni tengok ya perkataan dia. Tiga hurufnya lam mim sin, lamasa. 4 hurufnya lamasa. Jadi sekarang ni 3 huruf ke 4 huruf? Ya. Jawapannya sekarang ni ialah 4 huruf. Sebab la tu harakat panjang kan? Lam alif tu. Lam alif mim sin. La masa ni rubai 4 huruf, ya. Kalau la masa disentuh biasa, ya. Kalau la masa bersentuhan, ya, ini tak sama dengan sentuh biasa. Mengikut tafsir, la masa yang dikatakan la masa panjang ni, ya, maknanya ialah jima, ya, bukan makna sentuh biasa, ya. Sentuh biasa bukan, tapi maknanya ialah jima. Kenapa? Sebab ayat ya ini berbentuk ya kias, ya, kiasan, cantik bahasa dia, ya. Dia tak direct dengan makna jima. Jadi telah bersentuhan kamu kepada perempuan-perempuan maknanya jima. Ya, kena faham ya. Itu menurut Ibnu Abbas, ya, maknanya ialah jima, bukan sentuh biasa, ya. Kamu tidak dapati air, maka bertayamumlah olehmu dengan sa'id yang baik. Sa'id ni, ya, terlampau halus, ya. Debu yang terlampau halus, contohnya kalau kita pagi-pagi, ya, tepukkan bantal tu, kita nampak dalam kena cahaya mata tu nampak ada benda-benda macam terbang, ya, berterbangan. Itu namanya sa'id, ya. Sampai kadang mata tak nampak, ya. Sa'id. Itu sa'id, ya. Sa'id yang baik. Artinya tengok Panggil banyak habuk ke Ustaz? Kita panggil habuk tu. Habuk, termasuklah habuk. Ya, termasuk habuk, ya. Baik ya. Banyak perkara ni yang kita boleh tayamum. Sakit, ya, musafir, ya, buang air kecil atau buang air besar, ya. Air tak ada ni, kita pun buang air kecil, buang air besar, kita hanya istinja ya, ya, dengan kertas atau tisu, ya.
kita istinja ya. Ya, ataupun ya jima ya tak didapati air nak mandi tak boleh ya. Semua ini katanya tayamum dengan sa'id yang baik ya. Baik. Sa'id ini mengikut fi zilalil Quran ya, tafsir fi zilalil Quran, ia sesuatu yang timbul di bumi. Ia sesuatu yang timbul. Contoh kalau kita di atas pasir, pasir itulah yang timbul, itu yang kita tepuk. Kalau kita berada di tanah, ya tak kira tanah hitam ke tanah merah ke, ya kita tepuk. Ya tepuk saja di permukaan tu. Ya, al-maklum kalau kita berada ya di atas kapal terbang. Ya, macam mana? Ya, sebenarnya kita tak boleh ambil wuduk di toilet tu. Jadi kita tak boleh ambil wuduk. Sebab toilet tu hanya khusus untuk bersuci. Ya, untuk mensuci kotoran saja. Jadi kita boleh kalau dah 500 orang passenger, ya Muslim semua ambil wuduk kat situ. Apa jadi kapal terbang? Ya, maka akan berlaku basah. Bila basah, nanti kapal terbang akan memberi isyarat ya kecemasan. Ini pernah berlaku ya pada penerbangan ya Indonesia ya. Pernah berlaku patah balik sebab kapal terbang tu memberi isyarat kecemasan. Ya, dia kena patah balik. Rupanya puncanya dia orang ambil wuduk. Ambil wuduk di toilet dan air itu telah mengalir sehingga membasahi ruang. Ya, itu pun kapal terbang memberikan isyarat kecemasan. Jadi bahaya. Ya, jadi macam mana? Ya, kalau saya tengok orang-orang Arab, ya, dia bertayamum dekat kapal terbang orang-orang yang berilmu, ya ditepukkan atas benda apa yang ada depan dia. Kalau dia peluk beg misal kata, beg tu ditepuk. Ya. Kalau ada apa ni? Pendek kata, kalau depan dia tu kerusi itulah ditepuk. Ya. Macam itulah dikatakan sa'id itu ada halus. Ya. Mengikut fiziral Quran, apa yang timbul kita tepukkan saja. Tapi kalau di tanah memang kat tanah lah. Kalau kat udara ya, di angkasa, kita tepuk apa yang timbul. Tepukkan saja. Kemudian bila tepuk, famsahu biwujuhikum. Maka sapulah olehmu. Ni sapu ya, bukan cuci. Tengok bahasa Arab dia. Famsahu, bukan cuci ya. Sapulah olehmu biwujuhikum, akan wajah-wajah kamu, wa aidikum, dan tangan-tangan kamu, minhu, daripadanya. Nampak tak? Cuci muka dan tangan-tangan tapi tak ada ilal marafiq. Tidak ada sampai ke siku. Ilal marafiq tadi sehingga ke siku tak ada. Jadi macam ni. Saya tunjukkannya kalau nampak lah. Ya, kita tepuk. Bismillah. Kita niat. Ya, saja aku tayamum kerana Allah Ta'ala. Dalam hati kita. Tepuk. Bismillah. Sapu muka ni. Daripada atas ke bawah. Sapu macam ni. Sekali. Ya. Kemudian sapukan tangan. Tangan ni sampai pergelangan. Sini sampai pergelangan. Ilal marafiq tak ada. Ilal marafiq ini untuk wuduk. Jadi tayamum hanya sampai sini. Jadi perempuan dia tidak akan mendedahkan aurat dia. Sampai sini saja. Jadi kalau perempuan pun dia sampai sini tak mendedahkan aurat dia. Kalau dia buka sini, ya, contohnya dia dah mendedahkan aurat. Dia di dalam kapal terbang contohnya, dia dah mendedahkan aurat dia. Jadi tengok Quran menyebut, ya, hadis juga menyebut, ya, sampai sini. Ada hadis ilal marafiq ke siku, tapi hadis tu dhaif. Jadi kita akan jumpa juga hukum itu dalam kitab Bulughul Maram yang kita belajar, insya-Allah, ya. Senang tak? Ya, tepuk, bismillah, sapu muka, sapu tangan. Sekali tepukkan. Dorbatan wahidatan dalam hadis tu. Sekali tepukkan untuk muka dan tangan. Dah. Dia punya pembatal sama dengan pembatal wuduk. Kalau kita terkentut, batal. Kalau tak terkentut, selagi itu kita ada tayamum lagi. Ya. Kalau sakit pun macam tu. Contohnya ke hospital. Sakit, ada siapa yang nak tolong kita, nak wudukkan kita.
Ya, kita tepuk atas katil tu, tepuk, sapu muka, sapu tangan. Lepas tu kita solat lah. Kalau kita sakit, tak ada siapa nak boleh tolong. Ataupun memang kita tak boleh guna air. Tayamum lah. Ya. Banyaknya kita tak tahu, Ustaz. Ya, sebab itu saya katakan punca susahnya kita ni sebab kita tak tahu, tak faham. Jadi kita rasa berat. Ingat tak? Ya, orang bisnes ya, debu suci. Debu untuk buat tayamum di kapal terbang. Orang jual. Terutama ya kalau pergi haji ke apa, ada orang bawa debu. Ya. Bayangkan Islam ni adalah agama bersih. Ya. Kebersihan itu separuh daripada iman. Jadi kalau semua orang gunakan debu, ya, kat kapal terbang, 500 passenger, ya, semuanya guna ya debu. Apa jadi pada kapal terbang tu? Berasap. Satu perkara yang paling sukar nak dicuci ialah debu. Jadi nak membersihkan susah. Jadi kalau Islam kata bersih, tapi sekarang Islam lah yang paling pengutuh. Habis kapal terbang penuh dengan debu. Jadi tak logik dalam segi hal ya, kebersihan pun tak sesuai. Ya, tak sesuai. Sebab itu ya, kita akan dicela oleh orang yang bukan Islam. Ya, orang Islam tak boleh apa, kotor, habis nanti debu. Ya, kapal terbang. Jadi tu kita dah salah guna. Ya, kalau di bawah tak apa. Ya. Banyak perkara lah, contohnya macam tuan-tuan perempuan pergi ke Mekah contohnya ya. Ini pernah berlaku ya. Pernah berlaku. Memang pada hari Jumaat ya, dah batal wuduk. Tak boleh nak keluar. Dia tak boleh nak keluar. Ya. Dia punya sesaknya manusia ni ya, tak boleh nak keluar di Masjidil Haram. Ya, pada masa itu dia dah batal wuduk. Pada masa nak buat apa? Tepuklah kat lantai tu, tepuk bismillah, sapu muka, sapu tangan, niat wuduk, niat tayamum tu. Dah selesai. Ya. Jadi sebenarnya mudah kita, ya. Itu dikatakan di sini tayamum dengan wuduk lain ya. Wuduk tadi ada cuci, ada sampai siku. Tapi tayamum senang ya, muka dan tangan. Tak ada kumuh-kumuh, tak ada cuci kaki. Ya. Yang hal ini ramai orang tak mahir menyebabkan rasa kesukaran. Ya. Perempuan dalam bas, contohlah dalam bas. Ya. Bas ni tak berhenti. Masuk subuh ni, kita sampai matahari dah terbit. Kita kena solat. Ya. Jadi macam mana? Bas tak berhenti. Ya. Semua orang memang jenis tak solat. Jadi macam mana? Ya. Maka perempuan buat yang saya ajar tadi, iaitu tepuk. Ya, tepuk. Ya, belakang kerusi bas tu. Ya, belakang kerusi itu tepuk. Ya. Kan depan kita ada kerusi orang depan tu, tepuk depan kat kerusi itu. Ya. Kemudian sapulah. Ya, muka dan tangan. Lepas tu kita solat. Ya. Solat duduk ya. Solat subuh duduk. Arah ya, mana yang kita yakin. Kalau kita yakin depan tu kiblat, situlah. Ya, sebab ya dalam keadaan macam tu, kiblat kita yakin mana yang kita kena mana yang kita rasa yakin. Ya. Dalam keadaan macam tu. Baik, faham ya? Kemudian kita sambung lagi. Ma yuridullah liyaj'ala alaikum min harajin. Ya. Tiada ia berkehendak oleh Allah supaya ia jadikan atas kamu daripada keberatan. Tengok, Allah tidak mahu jadikan ia sebagai keberatan atau kesempitan. Walakin, dan tetapi yuridu li tohirokum, dan tetapi ia berkehendak supaya ia bersihkan akan kamu, wal yutimma nikmatahu, dan supaya ia sempurnakan akan nikmatnya alaikum atas kamu.
la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Inilah ayat 6 surah Maidah ni yang melengkapi mengenai tentang wuduk dan juga tayamum. Ya, kena ingat dalil dia. Dan penjelasan lagi kita akan sampai nanti pada pelajaran akan datang, iaitu pelajaran hadis. Ya. Jadi bila kita dah baca Quran dan nampak bila kita belajar hadis lagilah jelas. Ya, macam tu. Okey, mudah-mudahan kita dapat faham. Ya. Baik, kita ada masa sedikit ni, boleh kita habiskan kita punya pelajaran sorof. Ya. Pelajaran sorof kita. Sampai mana hari tu? Kejap ya, saya buka. Buka mic sampai 40 ya. Mudha'afi. Okey. Ustaz, sebelum tu nak tanya, kalau ikut wazan, dia punya yang last kali tu Yutafa'alu. Dia punya wazan. Tapi tak payah yang Ustaz bagi contoh ni yushaddadu, tak payah kata yutashaddadu. Tertinggal tu rasanya Ustaz. Yutashaddadu. Habis Ustaz bagi apa? Ustaz bagi yushaddadu. Oh, silap tu. Silap. Tapi mana yutashaddadu lah Ustaz kan? Ikut wazan di atas kan. Kenapa dapat yang tu ya? Agaknya belum buat pembetulan. Yang ni dah betul dah. Yang Ustaz baca ni dah betul lah. Tashaddadu. Memang tashaddadu ya. Betul kan? Tu saya buat dua tu. Ada yang tashaddadu, ada yang yushab. Yang lain macam mana? Yang lain tiru je lah. Tak buat ikut yutafa'alu tu. Ikut yutafa'alu tu betul tu. Yutafa'alu tu. Yutashaddadu. Okey. Baik, nanti saya hantar baliklah yang 40 ni. Okey, kita cuba buat nombor 1, tasabbaba. Tasabbaba. Mudhari'nya? Tasabbaba yatasabbabu. Masdarnya? Tasabbuban. Tasabbuban, amar. Tasabbab. Tasabbab, nahi. La tatasabbab. 2 kali ta ya, la tatasabbab. Isim fa'il. Mutasabbibun. Mutasabbibun, isim maf'ul. Mutasabbabun. Mutasabbabun, makan zaman. Madi majhul. Tusubbiba, mudhari' majhul. Yutasabbabu. Ya. Okey, nombor 2, taraddada. Taraddada, mudhari'. Yataraddadu, masdar. Taraddudan. Tadi nombor 1 jadi sebab. Nombor 2 maknanya ragu ya. Taraddudan, amar. Taraddad, nahi. La tataraddad. Isim fa'il. Mutaraddidun. Isim maf'ul. Mutaraddadun. Zaman. Madi majhul. Turuddida. Mudhari' majhul. Yutaraddadu. Itu makna ragu. Nombor 3 dengan makna terlepas. Tafakkaka. Terlepas. Ya, madi tafakkaka. Mudhari' yatafakkaku. Masdar. Yatafakkukan. Tafakkukan. Amar. Tafakkak. Nahi. La tatafakkak. Isim fa'il. Mutafakkikun. Isim maf'ul. Mutafakkakun. Makan zaman. Mutafakkakun. Madi majhul. Tufukkika. Mudhari' majhul. Mutafakkaku. Okey, makna terlepas. Nombor 4, makna tamanana, membantu. Okey, madi. Yatamannanu. Madi dulu. Tamannana. Mudhari'. Yatamannanu. Masdar.
tamannunan, Okey, amar. tamannad, Tamannan. Nahi. la tatamannan, Isim fa'il. mutamanninun, Isim maf'ul. mutamannanun, Makan zaman. mutamannanun, Madi majhul. tumunnina, Mudhari' majhul. yutamannanu. Okey, yang akhir nombor 5 ta'addada. Sebut. Ta'addada, ya Mudhari'. ta'addadu, Masdar. ta'addudan, Amar. ta'addad, Nahi. la tata'addad, Isim fa'il. muta'addidun, Isim maf'ul. muta'addadun, Makan zaman. muta'addadun, Madi majhul. tu'uddidu, Tu'uddida. tu'uddidu dah silap. Tu'uddida. Banyak dia tak madu pula. Muta'addadu. Mudhari'nya yuta'addadu. Dadu. Okey, minta satu ini makna berbilang ya. Cuba letak makna mengikut wazan ya. Mengikut wazan berbilang. Kalau madi? Berbilang. Telah berbilang ia. Telah berbilang ia. Kalau mudhari'? Ia telah berbilang. Ia berbilang. Tak ada telah. Ia berbilang. Ia Ia berbilang. berbilang. Kalau masdar? Perbilangan. Berbilangan. Kalau mamar? Berbilanglah oleh engkau. Berbilanglah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau berbilang. Jangan engkau berbilang. Kalau isim fa'il? Yang berbilang. Isim maf'ul? Yang dibilangkan. Yang dibilangkan. Makan zaman. Tempat berbilang, masa berbilang. Tempat berbilang, masa berbilang. Madi majhul. Telah dibilangkan ia. Telah dibilangkan. Ia mudhari' majhul. Ia dibilangkan. Ia dibilangkan. Okey, insyaAllah akan datang sambung tamrin yang ke-41 iaitu tasriful misal. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. InsyaAllah. Sadaqallahul azim.